Hai, apa kabar semua? Harap semuanya berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar perniagaan, yaitu perniagaan tingkatan 5 di bawah tajuk Sumber Manusia, yaitu bab 1, Pengurusan Sumber Manusia. Dan hari ini kita akan belajar 3 subtopik, yaitu yang pertama pengenalan, yang kedua definisi pengurusan sumber manusia, dan yang ketiga peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan. Dan ini pula merupakan standard pembelajaran kita, yaitu murid boleh menyatakan definisi peranan pengurusan sumber manusia dalam sebuah perniagaan dan juga menjelaskan peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan. Oke, kita lihat pula 1.0 yaitu pengenalan, yaitu pengurusan sumber manusia merupakan usaha membangunkan tenaga kerja yang berprestasi tinggi dalam sesebuah organisasi. Manakala sumber manusia pula merupakan individu yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam organisasi. Oleh itu, sumber manusia perlu diurus dengan cekap dan berkesan untuk mencapai matlamat organisasi. Selain itu, pengurusan sumber manusia juga merupakan usaha untuk menarik, membangun, dan mengekalkan sumber manusia yang berkualiti dalam sesebuah organisasi. Dan yang seterusnya adalah definisi pengurusan sumber manusia, yaitu kepentingan pengurusan sumber manusia. Yang pertama, memastikan sumber manusia sentiasa mencukupi. Yang kedua, pengagihan sumber manusia secara berkesan. Yang ketiga, memberikan latihan yang mencukupi dan terkini. Yang keempat, kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Yang kelima, memantau prestasi pekerja. Dan yang keenam, memotivasikan pekerja bagi meningkatkan keberkesanan. Oke, dan yang ini pula merupakan peranan pengurusan sumber manusia dalam organisasi perniagaan. Yang pertama, merancang keperluan, perekrutan, kontrak pekerja, dan deskripsi tugas. Perekrutan pekerja berdasarkan keperluan, kuantiti, dan kualiti pekerja. Menggunakan teknik dan proses pemilihan yang sesuai. Deskripsi tugas yang jelas akan memastikan pekerja menjalankan tugas dengan cekap, serta penawaran kontrak kerja yang menarik bagi memastikan kesetiaan pekerja. Oke, dan ini peranan pengurusan sumber manusia yang kedua, yaitu membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran, yaitu mewujudkan semangat berpasukan di mana wujud kerjasama melalui perkongsian pengetahuan, kemahiran, dan pengalaman untuk mencapai sasaran. Pekerja berusaha untuk mencapai matlamat pasukan sebagai petunjuk kepada prestasi pencapaian kerja. Oke, dan peranan pengurusan sumber manusia yang ketiga ialah prestasi pasukan, yaitu memastikan prestasi pasukan tinggi untuk mencapai matlamat organisasi. Prestasi pasukan mempengaruhi produktiviti, kualiti, dan kuantiti pengeluaran sesebuah perniagaan. Oleh itu, latihan dan kursus dapat meningkatkan prestasi dan motivasi pasukan. Peranan pengurusan sumber manusia yang seterusnya adalah latihan peningkatan kemahiran, di mana melengkapkan diri pekerja dengan kemahiran dan pengetahuan yang khusus, yaitu program latihan dan pembangunan secara berterusan mengikut keperluan semasa. Tujuannya adalah supaya organisasi boleh bersaing dalam pasaran. Okey, dan pengurusan sumber manusia yang seterusnya membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni. Okey, persekitaran kerja yang kondusif meningkatkan motivasi dan kepuasan pekerja, mengurangkan kesilapan tugas dan tekanan kerja, serta meningkatkan produktiviti. Pekerja berupaya untuk menjana idea baru melalui persekitaran kerja yang harmoni.
Peranan yang seterusnya adalah pemantapan budaya profesional, iaitu amalan kerja yang beretika, berintegriti dan mementingkan kecemerlangan. Memberi perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan imej perniagaan. Dan yang seterusnya adalah menggalakkan kreativiti dan inovasi, yaitu menggalakkan pembangunan bakat pekerja menerusi pelbagai aktiviti yang dianjurkan. Pekerja yang kreatif dan inovatif memantapkan pencapaian organisasi. Dan ini dapat meningkatkan daya saing perniagaan lah. Pekerja yang kreatif dan inovatif diberi ganjaran dan penghargaan. Dan yang seterusnya adalah pemberian intensif yang munasabah, yaitu meningkatkan pencapaian prestasi perniagaan, meningkatkan motivasi dan kesetiaan pekerja, serta pekerja merasa dihargai. Dan ini merupakan contoh-contoh intensif yang munasabah, yaitu pekerja dibayar gaji, komisen dan allowance. Ganjaran dan penghargaan diberikan mengikut prestasi pekerja, serta majikan perlu merancang skim kesihatan dan keselamatan pekerja sebagai kebajikan kepada pekerja. Dan yang seterusnya adalah peranan yang terakhir, yaitu pemberhentian kerja. Terdapat beberapa cara penempatan perkhidmatan oleh majikan terhadap pekerja lah. Yang pertama adalah penempatan perkhidmatan secara persaraan ataupun pencen. Yang kedua, penempatan perkhidmatan secara sukarela. Yang ketiga, penempatan perkhidmatan secara pemecatan pekerja. Dan kesemua jenis penempatan perkhidmatan ini tujuannya adalah untuk mengelakkan pembaziran sumber manusia. Jadi itu sahaja tentang pengenalan, tentang definisi dan juga peranan pengurusan sumber manusia. Dan di sini ada 3 soalan dan soalan-soalan ini perlu dijawab oleh pelajar bagi menguji tahap kepahaman kamu terhadap topik yang baru dipelajari sebentar tadi. Dan rasanya sampai di sini sahaja pada hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan cikgu sepanjang sesi kita pada hari ini, sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang, dalam kelas yang akan datang. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.